Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar tingkatan 4A. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita untuk tajuk formula kimia nah. Okey. Ada orang nak masuk ke tadi? Okey. Tolong respon kalau dapat lihat skrin saya. Dapat lihat tak? Tolong respon sikit. Dapat, Ego dapat. Okey, dapat. Okey. So kalau tempoh hari saya tak snap gambar ni, saya terus type aja soalan nombor 1 dengan nombor 2 untuk mengira menyelesaikan masalah. Jadi untuk hari ni saya akan terus continue dengan soalan nombor 3 dengan nombor 4. Ataupun ada siapa-siapa yang dah cuba buat kan nombor 3 dengan nombor 4? Ada tak? Boleh respon, hari ni boleh respon. Tak ada. Belum. Belum lagi. Semua sibuk duk buat admit nampak admit banyak. Okey. So, kalau soalan nombor 3 ni macam mana nak buat? Okey, fahami macam biasa dapat apa-apa soalan pun, okey. Fahami soalan setiap kali dapat soalan, cuba fahami betul-betul apa yang dikehendaki oleh soalan. Okey? Apa yang dikehendaki oleh soalan sana? Okey. Apa yang dikehendaki oleh soalan? Mana pen saya? Okey. So untuk hari ni kalau tengok soalan nombor 3, okey, kita perhatikan yang dikehendaki oleh soalan adalah jisim zinc. Oh sorry, pen color tu pula tak cantik. Ambil color merah. Okey, boleh ah, color merah. Okey. Okey, yang dikehendaki oleh soalan adalah jisim zinc. Okey, jisim zinc. Seperti biasa, bila nak cari jisim, kan kita dah belajar formula yang tempoh hari. Untuk nak cari jisim zinc, yang pertama kita kena tahu berapakah mol zinc. Okey nah, dalam soalan ni ada tak mol zinc? Ada tak mol zinc? Tak ada kan? Macam saya cakap seorang-seorang yang ni. Tak ada mol zinc yang diberikan. Tapi kita baca keseluruhannya, yang diberi adalah mol untuk klorin. Mol untuk klorin. Jadi, kita tengok formula dia pula. Zinc dengan klorin, bila dia bentuk formula adalah zinc klorida. Jadi, kita cuba tengok. Kita buat hubungan kat sini. Di dalam zinc klorida, tulisan tak cantik sikit, tak apa lah. Zinc klorida, dalam ni kita cuba tengok ada berapa zinc. Tengok ada berapa zinc dalam ni. Ada satu je kan zinc kan. Okey, nampak tak? Dan dalam ni juga ada berapa klorida. Ada berapa klorin tu? Ada 2 klorin. Kita letak kat depan ni. Ya, sebab kalau macam ni dia untuk yang ni, yang nombor 2 duduk kat belakang ni, ini untuk formula. Tapi sekarang ni kita nak tengok bilangan. Faham tak? Kita nak tengok bilangan. Okey nah. Jadi dalam kata lain, kalaulah kita ada 2 klorida, okey, 2 ion klorida, dia akan bertindak balas dengan 1 zinc. Nampak tak kat sini? Kita buat dalam bentuk ion. Sebab dalam zinc klorida ni sebenarnya ada ion. Boleh nampak tak ni? Okey, setakat ni boleh faham tak? Faham. Okey, faham. Jadi, dalam soalan, klorin ada berapa je sebenarnya untuk mol klorin? 0.5. Okey. Hubungan dia 2 klorin, 1 zinc. Jadi, kalau dekat sini 0.5 mol untuk klorin, so berapakah zinc? Kita akan dapat macam ni. Nampak tak hubungan dia ni? Tengok. Klorin 2, zinc 1. Macam mana nombor 2 nak dapat 1? Dia kena bahagi berapa? Kena bahagi berapa untuk dapat 1? 2 bahagi berapa dapat 1? Dia bahagi... Cakap lah. Bahagi 2. Oh, kalau cakap ramai-ramai lah pula. Okey, 2 bahagi 2. Jadi setiap kali, tak kiralah berapa mol klorin yang ada kat sini, okey, dia mesti bahagi 2 untuk dapat mol untuk zinc. Sebab dia macam perhubungan je.
Boleh nak? Jadi kalau mol klorin dah ada 0.5, nak cari mol zinc adalah kita juga kena bahagi 2. Jadi kat sini nak dapatkan mol zinc yang sebenar apabila 0.5 mol saja klorin yang digunakan, klorida digunakan. Jadi 0.5 bahagi 2. Yang ni tekanlah kalkulator. Kalau yang tak boleh congak. Berapa dapat ni? 0.5 bahagi 2. 0.05. Ada yang dapat, ada yang sat. Okey. Okey, dah ada yang dapat tu. Okey. Dia akan dapat pen ni pula 0.25 mol. Okey nak mol untuk siapa? Mol untuk zinc. Jadi sekarang ni kita sudah ada mol zinc. Okey, kembali kepada slide tadi. Soalan nak apa? Jisim zinc. Mol berapa? Sudah dapat daripada kira-kira kita tadi. Boleh nak? Jadi sekarang ni mol untuk zinc sudah ada 0.25 mol. Jadi nak cari jisim zinc. Apa formula nak cari jisim? Mol nak buat apa nak untuk cari jisim? Jadi jisim zinc. Mol nak darab apa? Mol darab jisim molar untuk zinc. Jisim molar zinc. Okey, iaitu 0.25 darab jisim molar zinc. Rujuk balik dekat sini. Ada tak dia bagi jisim molar zinc? Berapa yang kita nak ambil? Berapa jisim molar zinc? Lima. 65. Jadi dekat calculation tadi tu 0.25 darabkan dengan 65. Allah, tulisan punya letak cantik. Tapi kalau awak buat dalam buku catatan dan masing-masing tu tulis bagi cantik lah. Ni kali pertama saya pakai benda alah ni, gadget ni. Jadi menggegar-gegar sikit. Dapat berapa ni? Siapa yang dah kira? Saya tak ada kalkulator. 0.25 darab 65. So berapa dapat? 16.25. Berapa? 16.25 dan unit dia ingat gram. Kenapa gram? Sebab soalan suruh kira jisim. Hati-hati. Lebih baik awak tak letak unit gram daripada awak tersilap unit sentimeter padu ke apa ke dan sebagainya. Boleh nak? Okey, saya nak stop sharing kejap, nak tengok dekat studio yang awal tadi sebab tengok ada kod-kod ada siapa-siapa yang join. Okey, ada siapa-siapa join kah? Okey, ada orang join lah. Okey, boleh. Okey, saya akan share balik lah skrin. Sorry. Silap. Silap skrin. Okey. Okey, seterusnya kita pergi. Ada nak tanya tak soalan nombor 3 ni? Okey. Rasanya mudah kan? Okey, rasanya mudah. Okey, cuma tadi kalau pelajar-pelajar yang tak biasa, cuma nak cari mol zinc tu lah mungkin rasa keliru. Nak dapatkan daripada mana mol zinc. Jadi, kita kena ingat dia ada hubungan dengan klorin. Sebab formula yang diberikan adalah zinc klorida tu, zinc dengan klorin. Okey. So sekarang ni kita tengok untuk nombor 4. Okey, andaikan anda ialah seorang peladang, anda ingin memilih baja dengan kandungan nitrogen yang tinggi untuk tanaman anda. Tengok kat sini. Dia nak kandungan nitrogen yang tinggi. Okey, kalau yang ambil sains pertanian ataupun dalam biologi pun ada kita nitrogen. Nitrogen adalah antara makronutrien. Makro ni maksudnya yang diperlukan dengan banyak untuk pertumbuhan pokok-pokok, baja yang diperlukan. Okey, kita ada 3 makronutrien. Nitrogen, fosforus dan juga kalium. Okey ya. Jadi antara 3 jenis baja yang digunakan, yang manakah akan anda pilih? Nak pilih yang mana?
Jadi cara kita nak pilih adalah kita kena tengok kandungan nitrogen yang tinggi. Untuk nak tengok kandungan nitrogen yang tinggi, kita bukan bilang kat sini. Tengok lah, kalau tengok formula yang pertama ni adalah amonium nitrat. Dalam ni ada 1 nitrogen, ada 2 nitrogen. Kalau yang ni ada N, nitrogen ni ada kurungan 2, pun ada 2 nitrogen. Kalau yang nitrosol ni pun, nitrogen ada kurungan ni 2 juga nitrogen. Jadi kalau kita tengok macam tu, tak boleh nak kira. Tak boleh nak tentukan yang mana kandungan nitrogen tinggi. Jadi, okey, kita tambah slide. Kita tambah slide yang baru kat sini untuk nak tunjukkan. Okey. Okey, kita kembali kat sini. Okey. Jadi kalau kita nak dapatkan kandungan nitrogen yang tinggi kat sini, kita akan ambil sebenarnya, kita akan kira peratus nitrogen sebenarnya. Peratus nitrogen. Okey. Macam mana nak dapat peratus nitrogen? Siapa ada idea? Macam mana nak dapat peratus nitrogen? Okey. Untuk nak dapat peratus nitrogen, kita akan tengok formula dia. Okey nah? Okey, tengok kembali formula dia. Yang pertama, amonium nitrat. Saya akan tunjukkan satu je pengiraan nitrogen dalam amonium nitrat, dan untuk 2 lagi untuk urea, baja urea dengan nitrosol, saya nak pelajar-pelajar yang kira nah. Okey, macam mana nak kira peratus nitrogennya? Okey, amonium nitrat kita ambil formula dia NH4. Allahu Akbar. Saya gustan dulu Zat. Okey. Okey, sekali lagi. Maaf, kali pertama guna ni. Okey, amonium nitrat. Okey. Amonium nitrat dalam ni kita tengok keseluruhannya dia ada berapa nitrogen? Ada 2 nitrogen kan? Ada 2 nitrogen. Kita bahagi dengan keseluruhan, iaitu sekali lagi dalam formula keseluruhannya ada 2 nitrogen tambah ada unsur apa lagi dalam tu? Ada oksigen, ada O dalam tu. Ada 3 oksigen, okey, dan satu lagi ada 4 hidrogen. Ada 4 hidrogen. Okey. Dan keseluruhan ni kita akan darab 100% sebab kita nak kira peratus dia sebenarnya. Jadi oleh kerana jisim sebenar untuk nitrogen, untuk hidrogen, untuk oksigen semua ni, okey, kita tak ada. Okey, dekat soalan ni tak ada. Cuma yang diberi adalah jisim atom relatif sahaja. Maka kita akan gunakan maklumat jisim atom relatif untuk ganti dekat sini. Jadi kita akan buat pengiraannya. 2 nitrogen tu adalah 2 kali 14. Dari mana dapat 14? Jisim atom relatif nitrogen. Okey. Okey, sebab ada 2 sahaja nitrogen. Sebab kita nak cari peratus nitrogen ni. Sama macam nak kira peratus pelajar dalam kelas lah. Peratus pelajar lelaki dalam kelas 4A. Jadi kita ambil bilangan pelajar lelaki, bahagi dengan jumlah pelajar, darab 100%. Jadi sekarang ni kita ambil jisim atom relatif nitrogen dengan bilangan dia sekali, kita bahagi dengan jisim keseluruhan, jisim molekul relatif semua sekali, darab 100%. Okey, bahagikan. Okey, sekali lagi 2 darab 14 tambah 3 darab 16 tambah 4 darab 1 darab 100%. Okey, so berapa dapat? Ya rasanya yang atas tu mudah. 2 kali 14. Seorang jawab 2 kali 14. 28. 28. Memang sah anak murid Cikgu Tai. Congak aja. 2 kali 14, 28. Okey, yang bawah tu berapa dapat jumlah tu? 2 kali 14, 28. 3 kali 16, 48. 48 dengan 28. 76. 76 tambah 4, 80. Okey, betul dah.
darab 100%. Okay, so 28 bahagi 80 darab 100%. Dapat berapa persen? Berapa persen dapat? Mati kot. Ni tekan kalkulator, saya tak ada. Lama 35. 35%. 28 bahagi 80. Ya, dapat di sini 35%. Okey, 35%. Jadi, cara yang sama awak boleh buat untuk mengira percentage nitrogen dalam urea. Kalau kat sini hati-hati. Yang N ni ada 2 nah. Hidrogen ni ada 2 kali 2, 4. Jadi untuk nak kira nanti, hidrogen ni 2 kali 2, 4. 4 kali hidrogen. Okey. Nitrosol pun sama. Untuk nitrogen cuma ada 2. Untuk oksigen ada 3 kali 2, 6. Oksigen ni 6. Okay, nah? Jadi saya bagi masa berapa minit untuk nak tolong tunjukkan pengiraan. Okey. Mungkin awak tak boleh nak tulis kat sini. Mungkin kejap lagi saya nak tanya jawapan je. Boleh? Okey. 5 minit. Saya bagi masa 5 minit untuk try kira. Boleh tak ni? Tak ada respon lah. Lima minit. Okey. Yang ni yang untuk urea. Urea CONH22. Kakak Balkis tak ada kelas pagi ni Ada. Ada. Tapi boleh join kat sini juga Okey. Okey, ayuh belajar 4A. Okey, kejap lagi kita akan tengok jawapan Okey, ada siapa yang dapat dah untuk urea CONH22? Ada siapa dah dapat jawapan? Dok pergi cikgu. Belum. Okey. Tak apa, saya tunjuk perlahan-lahan kat sini. Perlahan-lahan sebab saya nak menulis dekat benda ni lambat sikit.
Oh, okey. Saya dah kira siap lah ni. Jadi saya menjangkakan pelajar-pelajar hak lain pun siap lah. Okey, macam mana yang untuk urea? Siapa yang dapat sama macam saya 47%? Ada yang dapat? Dapat. Dapat, alhamdulillah. Okey. Jadi sebenarnya yang untuk contoh pengiraan ni, okey, dia letak dalam formula dan persamaan kimia ni, okey, nanti insya-Allah kaedah yang sama akan digunakan bila masuk tajuk sebatian karbon. Tajuk tingkatan 5 kalau tak silap nanti, yang mana untuk mengukur jelaga ataupun asap yang hitam dikeluarkan oleh bahan api berbeza. Contohnya petrol dengan diesel. Ataupun juga untuk nak melihat yang mana lebih environment friendly antara alkana dengan alkena. Itu yang dalam tajuk hidrokarbon. Sebab asap hitam adalah disebabkan oleh kandungan karbon yang tinggi. Jadi karbon yang tinggi, macam mana kita nak tahu suatu bahan itu kandungan karbon yang tinggi, maka cara macam ni jugalah yang kita tengok, iaitu kita akan kira peratus karbon dalam bahan tersebut. Jadi untuk hari ini, dia mengaplikasikan penggunaan baja yang mana memerlukan nitrogen yang tinggi, menunjukkan baja yang elok. Jadi kita akan kira peratus nitrogen. Okey nah, faham nah? Nanti dalam tajuk sebatian karbon yang mana menghasilkan jelaga ataupun asap hitam yang banyak, asap hitam tu adalah karbon yang tinggi. Macam mana kita nak kira kandungan karbon yang tinggi? So cara macam ni juga. Kita akan kira peratus karbon per molekul. Okey nah? Jadi saya tunjuk balik dekat sini. Dalam baja urea macam saya tunjuk tadi, dalam baja urea kandungan nitrogen dalam ni cuma ada 2 sahaja. Sebab itu saya letak dekat atas ni 2 darab nitrogen. Okey? Dan untuk keseluruhannya, karbon ada 1, oksigen ada 1, nitrogen letak balik dekat bawah ni sebab dia adalah termasuk pada keseluruhan 2 kali nitrogen, dan untuk hidrogen 2 darab 2. 4 nah. 2 kurungan macam ni kita kena darab. Ada 2 kali H2. Maksudnya ada 4 lah. Jadi 4 darab 100%. Dan bila kita gantikan dengan nilai jisim atom relatifnya, maka dapatlah 28 ke atas. Yang kat bawah ni saya jumlahkan 60. Betul kot? Sebab ada yang dapat sama dengan saya tu 60, dan kita kira peratusnya 47%. Dan untuk bahan yang ketiga pun, okey, yang dia bagi tadi tu, apa namanya tu? Yang ni jarang digunakan pun. Sebab apa? Bila kita tengok peratus nitrogen itu adalah rendah je, 20%. Jadi, untuk nak dapatkan baja yang tinggi, kalau ikut soalan tadi, okey, baja yang elok adalah kandungan nitrogen yang paling tinggi. Jadi kalau kita banding ketiga-tiga nitrogen, peratus nitrogen dalam ni tadi, okey, buka ni. Okey, peratus nitrogen dalam amonium nitrat ada berapa tadi ya? Ni 35%. Ni 35% aja. Dalam urea ada 47%, dan dalam bahan yang akhir tu ada 20% sahaja. Maka baja yang paling elok adalah baja urea. Jadi dalam peperiksaan selalunya soalan ni akan keluar dekat bahagian struktur kertas 2. Jadi jalan kira ni memang kena tunjukkan. Okey nah? Jalan kira kena tunjukkan. Dan yang kat sini rasanya dia akan dapat lebih pada 3 markah lah. Sebab setiap pengiraan tu mungkin akan ada ni, ataupun dia akan keluar dekat esei pun mungkin juga ni. Sebab banyak markah yang ni. Sebab kita kena kira satu-satu. Dan kemungkinan juga dalam peperiksaan SPM nanti, dia tak bagi sampai 3 macam ni. Dia akan minta banding 2 je. Amonium nitrat dan juga urea tadi. Tapi jalan kiranya sama macam ni. Untuk bahan ketiga ni, saya buat cepat sikit. Kod-kod lah, ada pelajar yang tertanya-tanya. 14, jadi saya tak buat lagi dah. 2N, 1Ca, 2N, 6 untuk oksigen. Saya tak buat lagi dah. Saya terus gantikan huruf-huruf tu dengan jisim atau relatif masing-masing.
Cuma yang tadilah, kenapa oksigen ni ada 6, 3 darab 2. Nitrogen ada 2 saja. 3 ni hanya untuk O lah. 3 ni hanya untuk O dan 3 darab 2 hanya untuk O saja, 6. Nitrogen tetap lagi 2 sahaja. Okey, ada siapa sama nak tanya? Ni last lah soalan bukan last ni. Ni soalan nombor ni silap muka surat jap. Okey, ni last lah rasanya. Last soalan nombor 4 untuk tajuk ni. Okay, ada siapa nak tanya? Ada siapa yang tak jelas? Anak-anak 4A, ada siapa yang tak jelas? Kok perlu explain lagi? Tak ada. Okey je aku. Okey je. Okey je. Ayu ni tadi apa yang tak ada? Tak ada soalan nak tanya. Oh, tak ada soalan. Jadi faham kan? Okey. Okey, so saya akan stop sharing untuk yang ni. Okey, kita akan lepas ni tengok balik lah. Tengok balik soalan pengiraan ni. Kalau ada jumpa hak lain pun, okey, boleh tanya. Saya akan stop sharing slide yang ni. Saya akan share hak untuk tajuk seterusnya kita akan sambung. Okey nah? Okey, untuk tajuk seterusnya kita akan sambung hari ni adalah hak ni. Okey. Okey, silap yang ni. Kejap. Dia tak pergi. Okey. Formula kimia sebatian ion. Jadi yang kita dah buat tadi tu sebenarnya adalah pengiraan-pengiraan datangnya daripada formula molekul, formula empirik. Hak ni kita dah buat pada kelas-kelas yang lepas. Kita dah tunjuk contoh. Sampai last muka surat 66 tadi tu. Okey. Itu adalah yang terakhir. Dan jangan lupa untuk anak-anak pelajar 4A SMKAPD, tolong jawab balik aktiviti 3.14 tadi tu, muka surat 66 dalam buku latihan. Boleh ya? Okey, yang terlepas untuk soalan 1, 2, boleh rujuk balik video yang kita kongsi dekat YouTube channel cikgu lah. Boleh lah? Jadi untuk hari ni, kita akan sambung semula dengan formula kimia sebatian ion. Okey nah. Untuk yang ni, seperti yang kita jumpa first time untuk pengenalan kepada kimia. Ingat lagi tak? Cikgu suruh hafal formula-formula bagi cation, formula-formula bagi anion. Siapa yang dah hafal semua? Dah berapa lama ni? Dah berapa bulan dah ni? Okey. Ayu ni, dah hafal semua dah? Tak dah hafal lagi nah. Aduh, nak hafal Quran lagi. Allah. Syahir, hafal tak? Siapa lagi yang ada ni? Okey, siapa lagi yang ada ni? Okey, kejap. Aida Batria, Anis Safia, Kristina Aimuni, Syafawati. Hafal tak? Dok go. Tak dah hafal lagi. Bila agak-agaknya nak hafal? Dah bulan berapa dah ni? Okey. Jadi sebenarnya pelajar-pelajar kena letak target sebenarnya. Sebab yang ni cikgu cuma boleh kongsi cara je lah. Sebab yang nak menghafalnya adalah memang ikut kemampuan anak-anak pelajar. Kalau ada yang ada daya ingatan yang tinggi, kejap je lah boleh hafal. Kalau yang susah tu kena ada teknik sikit. Macam hari itulah saya dah bagi nasihat untuk ion ni, hafal ion-ion ikut dia punya cas. Contohnya hari ni hafal yang ion-ion yang bercas positif 1 sahaja. Contoh. Lepas tu esok-esoknya tu ion yang bercas 2 positif. Lepas tu esok-esoknya 3 positif. Itu je. Positif 1, 2 positif, 3 positif. Itu sahaja. 4, 5, 6 mana ada? Tak ada. Yang tu tak ada. Jadi 3 paling kurang kalau betul-betul fokus pun 3 hari. Sama juga dengan anion yang ada pun cuma 1 negatif, 2 negatif dan juga 3 negatif. Yang 3 negatif tu pun tak banyak. Ion fosfat aja. Yang positif tadi pun, yang 3 positif pun cuma ada ion ferrum 3 dengan ion aluminium sahaja. Itu je yang 3 pun. Okey. Jadi bila dah hafal yang ni, insya-Allah mudah.
Okey, mudah untuk kita nak masuk topik yang seterusnya. Kalau tak silap hari tu Danish yang masuk lambat, bukan Danish Jalil, Danish yang seorang lagi. Tengok hari ni kehadiran pun tak ada juga. Adakah? Adakah? Kalau tak tengok kat sini tak ada nama Danish yang masuk ni. Tak ada nama Danish ni. Di mana habis Danish ni? Okey. Jadi hak ni awak kena buat sendiri. Okey nah. Jadi sekali lagi saya akan tunjukkan cara macam mana nak membentuk formula kimia. Okey. Bila dah hafal ion, dah hafal cas, baru boleh buat. Okey nah. Yang mana kita silangkan dia punya nombor cas ini. Allah, pen color lain pula dah. Okey, kita silangkan dia punya nombor cas ni, okey, untuk menentukan nombor yang kita nak letak dekat belakang formula tu. Okey. Macam ni zinc 2 positif, nombor 2 je. Nombor 2 je yang kita hantar pada klorida. Klorida, klorin 1 negatif, nombor 1 je yang kita hantar dekat zinc. So dapatlah zinc 1, klorida 2. Okey, yang ni masih ingat kot kalau tak silap. Semua masih ingat kan? Okey. Yang seterusnya satu je contoh dia bagi. Okey. Jadi yang seterusnya, okey, kalau ada, ingat nah, kalaulah ada unsur, okey, sorry. Kalau ada ion X katakan 2 positif bergabung dengan Y 2 negatif. Okey. Nombor yang sama ini, okey, 2 2. Kita boleh permudahkannya jadi 1 dan 1. Maka dapatlah formulanya adalah X, Y sahaja. Tak perlu letak 2. Rasanya yang ni ingatlah. Okay? Rasanya yang ni teknik ni awak ingat. Cuma masalah adalah untuk nak hafal nombor ionnya saja. Okay? So seterusnya kalau kita ada P yang bercas 3 positif dengan Q yang bercas 2 negatif. Okey. 2 hantar kepada P, 3 hantar kepada Q. 2 dengan 3 tidak boleh dipermudahkan. Dia tak ada gandaan yang kita panggil apa? Faktor sepunya, okey. Okey, dalam matematik, maka formulanya kekal. P2 Q3. Huruf Q punya panjang dia punya ekor. Okey, jadi yang tu macam tu je lah. Jadi nak tak nak kena hafal ion, kena hafal dia punya cas. Tak boleh tidak dah. Okey, boleh tu. Siapa yang ada nak buat apa janji-janji sampai bila ni nak hafal ni? Ayu ni berapa lama lagi masa diperlukan untuk hafal? Saat tu. Saat ya. Hari tu pun tengok pun awak sak juga. Kristina, airmu ni ada tak hari ni? Ya, lihat aku. Senyap? Ada? Senyap. Dari tadi nampak senyap je. Okey. Okey. Jadi harapnya dari masa ke masa, okey, semuanya pakat hafal lah. Okey. Kakak Bakis ingat tak semua ayat-ayat ni? Hafal tak? Kak Bakis? Kau dah keluar dah? Okey, tak apa. Seterusnya, okey. Formula secara cation and ion, okey, kita dah tengok. Sekarang ni untuk hari ni juga kita akan sambung sikit lagi. Okey, mungkin penamaan dah. Rasanya penamaan pun dah. Okey. Penamaan dah. Kita akan skip penamaan ni. Ingatlah untuk ion yang ada huruf Roman. Okey. Ion yang ada huruf Roman ni ada beberapa sahaja, okey. Kena ingatlah. Okey, dia dalam unsur peralihan. Kita cuma ada Fe2+, Fe3+. Okey, kita ada kuprum 2+, kita ada kuprum plus sahaja. Kita ada plumbum 4+, kita ada plumbum 2+. Okey, kita ada stannum 2+, kita ada stannum 4+. Ini antara yang popular. Okey. Bila unsur-unsur ni, untuk ion-ion ni, bila kita nak letak nama dia, ingat
ingat charge dia. 2 positif bermaksud stannum 2. Okay, nah? Bermaksud stannum 2. Tu aja. Kalau ionnya 4 positif, namanya adalah stannum 4. Okay, nah? Dan untuk nak tahu dia 2 ataupun 4, ini yang pentingnya kalau kita kena hafal untuk anion. Contohnya, kalau stannum 2, dia bergabung dengan oksida, dia akan dapat SNO saja. Tapi kalau stannum 4 dengan oksida, dia akan dapat SNO2. Nampak macam ni SNO2. SNO. Nampak kadang-kadang kita akan keliru. Macam mana nak boleh dapat macam tu? Jadi kita tahulah kenapa SNO2. Okey, saya tambah slide kat sini untuk explain sikit lagi. Okey. Okey. Okey, tadi kenapa SNO2 ni ini adalah stannum kenapa ia adalah stannum 4 oksida. Okey sebab kita tahu SN sama ada 2 positif ataupun 4 positif bila dia bergabung dengan O2 negatif. Okey jadi O kita akan hantar charge dia kat sini 2. Okey, jadi yang kat sana tu nak pilih 2 ke nak pilih 4? Nak pilih 2 ke pilih 4? Jadi kat sini sebenarnya itu yang kita kata hantar 4. Sebab bila dipermudahkan, 2 kat sini dipermudahkan jadi 1, 4 bahagi 2 jadi 2. Sebab itu jawapannya SNO2. Itu yang dapat stannum 4 oksida. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Jawab pun cara kurang semangat dah ni. Okey. Penat Tengok bola ke? Saya tengok bola. Tengok ikut. Okey. Tengok juga tapi ingatlah tengok bola tu sekadar hiburan je lah. Okey, kita tengok tu. Okey. Hak ni masa depan kita ni. Okey. Jadi seterusnya mungkin saya akan skip juga bahagian penamaan. Okey, seterusnya untuk bahan-bahan yang bukan ion. Okey, untuk bahan-bahan yang bukan ion ni, kita buat masa sekarang ni untuk tingkatan 4, kita cuma ada beberapa lah yang kita perlu familiar. Ini antara contohnya. Okey, ini antara contohnya. Karbon monoksida. Sebab yang ni bukan daripada ion. Jadi, untuk yang familiar yang biasa-biasa ni, okey, awak kena familiar. Contohnya, ini adalah formula air. Ini adalah formula karbon dioksida. Ini adalah formula untuk glukosa C6H12O6. Ini antara yang familiar. Jadi bila dia sebut tu maksudnya kita macam susah sikit lah nak bentuk secara cation anion sebab mereka bukannya terdiri daripada cation dengan anion. Nanti bila masuk dalam tajuk ikatan kimia, sebatian kimia, barulah kita pelajari ni yang mana yang tidak melibatkan ion ni. Okey nah. Jadi antara yang ada ni, okey, tolong tengok dahulu, familiarkan dulu, biasa-biasakan dahulu nama-nama bahan ini. Okey nah. Kalau yang dah masuk tingkatan 5 tu nanti dia akan ada banyak lagi yang perlu familiar. Itu pun setelah belajar bab sebatian karbon tu dia akan tahulah. Macamnya contohnya C2H4. Ini namanya etena. Ini contoh. C2H6. Ini namanya etana. Okey nah. Jadi untuk tingkatan 4 jangan risau lagi lah. Untuk yang ni dia memang kita akan belajar khas nanti. Kita akan tahu petua macam mana nak tahu ete, macam mana nak tahu eta nanti di tingkatan 5. Cuma untuk yang hari ni, untuk tingkatan 4 ni biasa-biasakan yang ada yang biasa ni. CO, karbon monoksida. NO2, nitrogen dioksida. SO3, sulfur trioksida. Katakanlah soalan bagi SO2. Okey, apa nama dia? Agak-agak awak apa nama dia? SO2. Nak sebut nama pun tak ingat yang masuk tadi. Nak kena check dulu balik. Okey.
Syafa, saya tak sebut nama Syafa lagi hari ni. Syafa. Silap. Okay, Syafa. Ada ke tak ni Syafa ni? Ke klik saja, lepas tu hilang pergi mana? Syafawati. Tak pun Anis Sofia. Anis ada Anis? Ya, Anis. Ataupun Syafa. Kristina Aimuni lah. Okey, apa nama ini rasa-rasanya? Siapa-siapa aja sebut apa agaknya nama ni? SO3 sulfur trioxida. SO2 agak-agaknya apa? Sulfur juga. Mana dioksida. Okey. Okey nah, ini sulfur juga. Dioksida. Ingat nah. Di ini merujuk kepada nombor 2. Tri ini merujuk kepada nombor 3. Itulah sebab tu kalau tengok NO2 ni pun dia ada dioksida sebab ada O2, nitrogen. Okey. Hak ni kenapa mono? Mono merujuk kepada satu sahaja. Jadi O dekat karbon monoksida ni ada satu sahaja. Okey, jadi harap-harapnya boleh ingatlah. Okey. Okey. Boleh Boleh. Okey. Okey. So kalau yang tu selesai, kalau ikutkan tengok masa pun tak banyak, tinggal 8 minit je lagi. Nak tengok latihan sepatutnya kita seterusnya ni masuk kepada persamaan kimia lah. Okey. Untuk kelas yang berikutnya, okey, anak-anak pelajar, okey, kita akan bincang. Okey, nanti awak akan tengok tengok dulu lebih kurang, okey. Uji kendiri, uji kendiri 3.3. Muka surat 69. Boleh Sebab 3 aktiviti 3.16 tu rasanya kita dah ada jawab-jawab lah, banyak kali kita buat kat kelas kan. Okey. Kalau aktiviti 3.16 tu pun kalau nak tengok jawapan pun soalan nombor 2. Okay, jadi untuk kelas berikutnya saya tak buat kelas teori persamaan kimia tak. Kita akan bincang soalan muka surat 69 Muka surat 69. Jadi harap-harapnya pelajar sedia dulu. Kalau boleh tulis siap-siap dalam buku latihan. Nanti kalau yang ada jawapan tulis terus. Yang kalau tak ada jawapan masa kita bincang catat nanti nah. Okey, jadi saya bagi aktiviti 3.16 kita akan namakan untuk bahan yang soalan nombor 2 tu, okey. Dan satu lagi uji kendiri. Okey, satu lagi uji kendiri. Uji kendiri 3.3. Yang ni kita akan tengoklah 1 2 3 4 soalan tu. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tiada. Tak ada. Okey. Siapa lagi yang tak bunyi suara ni? Syafa dari tadi lagi ni tak bunyi suara lagi ni. Tu Syafa ke tu? Macam suara je ni. Saya. Tu Ayuni Syafa mana Syafa? Aida? Ya, saya. Aida okey. Okey. Anis? Sengak dah Anis. Ya. Okey. Ayuni dah tadi, Kristina dah, Syahir dah. Okey. Tadi ada seorang pelajar tambahan. Kalau awak perasan yang saya duk sebut nama Bakis tu. Okey. Tu anak menakan. Okey. Dia tumpangnya. Ali je tadi. Ali dia sibuk dengan apa? Cikgu Mat Mimi tu. Tak dan masuk. Tak dan nak send link kat dia. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi. Okey. InsyaAllah.
Jangan lupa untuk bersama lagi dalam kelas yang kita akan datang. Okey. Yang kehadiran hari ni setakat ni, yang ni sat lagi awak isi lah dalam survey kehadiran. Okey. Lepas tu video yang hari ni punya kelas ni saya ada rekod. Jadi saya akan masuk dalam YouTube, mana-mana yang nak ulang tengok boleh. Ini pun kesian dekat rakan-rakan awak yang tak tahu pergi mana ni lah. Ada berapa orang lagi, ramai lagi ni yang tak tahu pergi mana. Okey, jadi kita kesian kat mereka. Sambil-sambil awak boleh tengok jugalah. Ada apa-apa tak faham, tanya. Boleh? Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam.